Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya nak explain mengenai interpretation bagi pola koordinat. Okey, kita dah lihat satu interpretation iaitu area, bagaimana nak dapatkan area menggunakan double integration, fokus pada pola koordinat lah. Okey, so untuk kali ini kita nak lihat bagaimana pula kita nak dapatkan volume of solid sekiranya menggunakan pola koordinat double integration. Jadi bagaimana, so let's say kita ada top surface dia sebagai Z1 equal to FR theta dan dia punya bottom surface dia adalah Z2 GR theta. Therefore the volume in double integrals kita interpret sebagai top surface minus dengan bottom surface, iaitu Z1 minus Z2 ataupun FR theta minus GR theta lah. Ini dalam dia punya integral dA. So kita lihat example, dia actually sama saja seperti volume bagi Cartesian coordinate, cuma sekarang sebab kita ada region yang lebih sesuai, kita nak guna dia punya ni lah, R dan juga theta ni. Jadi kita lihat dia punya example kita tengok example. So ada beberapa example, ada yang saya tambah, di mana saya tambah yang G ni, okey, dan juga saya tambah yang nombor 3 ni. Kita akan lihat semualah. Okey, untuk example yang A ni example yang A ni sebenarnya dah ada masa kita lihat Cartesian coordinate, bagaimana nak dapatkan volume bagi paraboloid. Okey, so kali ni sebab volume bagi paraboloid tu mungkin kalau awak buat dia agak sukar, dia ada square root semua tu, so bila kita nak integrate tu dia jadi tedious. So kita ada pola koordinat lah untuk kita avoid using tedious integration yang kita ada masa kita solve guna Cartesian coordinate . So kita lihat apa yang pola koordinat boleh bantulah masa kita dapatkan volume yang ni. So saya sketch semula dia punya region, dia punya solid bagi paraboloid. So kita ada paraboloid Z equal to 9 tolak X squared tolak Y squared ni. So paraboloid ni dia punya ini paraboloid sebab dia, kalau kita awak ubah semula, dia adalah 9 tolak X squared plus Y squared lah. Okey, kita ada Z yang ni lah. So bila dia tolak dekat sini, so maksudnya paraboloid awak ni ke bawah macam ni lah. Okey, so dia ke bawah macam ni, tapi dia punya vertex dia ni, iaitu bucu dia ni dekat mana, so maksimum ni adalah di 9 Okey, 9. Jadi saya dah buat lah sebelum ni 9. Oops. Susah sikit lah nak sketch. Okay, tak apalah tu. Ni paraboloid awak. So dia, sebab paraboloid ni kan ni, so dia bounded by Z equal to 0 lah. Maksudnya paraboloid awak ni dia stop sampai sini saja. Okay, so ni bulatan. Jadi sama seperti Cartesian coordinate, dia XYZ lah, semua XYZ. Sama macam Cartesian coordinate, bila kita nak dapatkan dia punya volume ni, okey, so kita mesti ada Z1 minus Z2 lah, R dA sekarang okey. So Z1 minus Z2, Z1 ni sama saja, Z1 ni adalah bahagian atas ni, so Z1 surface atas ni, surface Z ni tadilah, surface bawah ni pula Z equal to 0 lah, so Z2 equal to 0 ni kita punya Z1 ni. Okey,
Sekarang saya tak substitute dulu Z1 dengan Z2 ni. Sekarang kita tahu kita tak nak guna Cartesian, kita nak pakai dA ni adalah R dr d theta. Okey, gini. Jadi bila macam tu, Z1 dengan Z2 ni mesti juga dalam bentuk R dr d theta lah. So Z2 ni suppose tak ada problem. Sebab apa? Dia equal to 0. Tapi bagaimana dengan kita punya Z1 ni? So kalau saya tulis Z1 ni Z1 ni 9 tolak X squared plus Y squared. Dalam pola koordinat awak tengok semula notes X squared plus Y squared dia adalah R squared. Jadi Z1 kita adalah berapa tu? 9 tolak R squared tolak dengan Z2 adalah kosong. Okey, so ni tak tulis pun tak apalah. Okey, sekarang kita ada R dr d theta. Okey, sekarang ini kita punya R ni R kita ni. Ni R. So kat mana R? R macam yang saya bagi tahu, kita tengok bahagian atas ni lah. So ni R kita. Okey. So ni kita punya apa nama dia, region R. So macam biasa saya akan sketch. Okey, ini kalau kita punya ni pun juga maksudnya paraboloid ni dia over the region R dekat sini lah. Dia macam tu juga dia punya solid ni adalah paraboloid yang over the region R lah. So over circle yang kita ada dekat bawah ni lah. Okey, so sekarang R kita ni saya dah cari bagaimana nak dapatkan dia punya radius dia. So lihat semula bagaimana dalam Cartesian koordinat tu. So kita akan dapat radius dia 3 lah. So R kita, radius bagi circle kita adalah 3. Okey, negatif 3 ni. Okey, X dan juga Y lah. So ini kita punya R full circle. Jadi kalau full circle dalam R dr d theta ni apa kita perlukan? Radius dia. So macam biasa radius dia dari 0 sampai dia punya lilitan bulatan ni, iaitu dari 0 sampai 3 lah. Sentiasa sama dari origin ya. Apa theta kita? Theta kita full lah 0 sampai 2 pi. Okey, macam tu. So semalam kita dah lihat Okey, so substitute lah semua dalam ni. Jadi R kita dari 0 sampai 3, theta kita dari 0 sampai 2 pi. Okey, so ini sama dengan ini ada R so 0 sampai 2 pi kat sini. 0 ini saya terus ni, jangan lupa sebab awak ada darab dengan R dekat sini ni ada darab dengan R ni. So ini tak apalah, saya show dekat sini. Jadi kita dapat dekat sini 9R tolak R kuasa 3 dr d. Dan kita boleh simply integrate saja. Lebih mudah dari integration yang kita buat sebelum ni lah. Tolak R kuasa 4 per 4 0 sampai 3 d theta. So ini sama dengan so kita substitute berapa ni? So kalau kita masuk ni, ini kita dapat, sekejap saya kira ini kosong lah, cuma kita perlukan yang dekat darab 3 ni. Saya nak kira terus dia punya fraction dekat sini. So 9 darab 9, ini 3 kuasa 2 981 lah. So 81 per dengan 2 tolak 81 per 4 per 4. So dapat 81 per 4.
So 81 per 4 di theta. Okey. So kita kira 81 per 4 theta dari 0 sampai 2 pi. So ni kita dapat 2 pi lah. So kita akan dapat 162 per 4 2 pi. 81 per 2 pi unit kuasa 3. Okey. Saya nak tengok dia punya answer lah. So ni kita dapat 127.235, betul tak? Pi 127.235. Okey. Unit cube. Ini kalau dalam dia punya pecahan lah, dia punya answer. Okey, macam tu saja. Jadi dia lebih mudah dari Cartesian coordinate. That's why kita kena tentukan sendiri, mana senang aku, mana yang senang kita nak pakai. Okey. Kita lihat yang B. Okey, kita ada cone bounded by z equal to 1 ya. So yang cone ni pula okey, cone ni kalau kita lihat cone kita dekat sini dia negatif So dia negatif. Cone ni kan ada 2 kan. So bila negatif maksudnya cone awak macam ni lah, cone ke bawah dia 5 ni adalah maksimum dia. So 5 maksimum dia ke bawah. Okey. Masalah kita pada cone ni, dia bounded by z equal to 1. So dia tak habis sampai bawah lah, dia tak full kat sini, maksudnya dia stop pada z sama dengan 1 lah. So kalau nak sini z sama dengan 5, ni z equal to 1. Okey, dia stop dekat sini lah, dekat pada z equal to 1 So maksudnya cone awak ni tergantung dekat atas ni lah. Okey. So macam mana kita nak dapatkan dia punya dia punya volume. Ini z, ni x, ni z, ni x, ni y. Okey, macam mana nak dapatkan volume bagi cone ni? So sama sahaja cara dia lah. Cara dia sekarang sebab cone ni nanti dia jadi bulat juga kat sini. So that's why dia lebih mudah untuk kita guna polar coordinate ni. So yang ni sama macam V sama dengan ni, saya letak V tak? So ni V lah. Okay. Integration of Z1 minus Z2 lah, dA over the region R. Okey, sekarang kita tahu dA kita adalah R dr d theta. Okey, cone kita lihat Z1 dulu. Z1 ni adalah surface atas ni. Surface atas ni permukaan cone yang atas ni. Awak jangan ambil 5 ni pula surface dia, permukaan dia. So Z kita adalah dari Z1 ni sama dengan 5 tolak square root x squared plus y squared lah. Okey, so ini kita ubah dulu sebab kita guna dr dengan d theta ni. So kita ubah dalam bentuk polar jugalah. So Z1 kita 5 tolak x squared plus y squared ni adalah r squared, square root kan dapat r. Okey, 5 tolak r. Yang bawah dia pula, surface bawah dia pada z sama dengan 1. Okey, bukan lagi pada z equal to 0, tapi pada z sama dengan 1, iaitu z2 equal to 1. So kita masukkan kedua-dua ni dalam ni. So ni kita ada 5 tolak r tolak 1 r dr d theta. Okey, sekarang kita punya r kita adalah pandang dari atas ni. Okey, so pandang dari atas kita dapat r kita mesti pada xy plane tapi r kita adalah apa yang kita nampak bila kita di atas. Jadi kalau kita dekat atas ni, of course lah kita akan nampak bulatan ni lah. Ni betul tak? Ni daripada bulatan yang ni, ini r kita. Okey, bagaimana kita nak tentukan r kita ni punya
apa dia punya radius. Ni bulat lah, sebab apa? Awak punya cone ni bulat juga kan. Bagaimana nak tentukan radius dia? Ialah dengan kita tahu circle ni terhasil apabila cone kita ni bertemu dengan Z sama dengan 1. So kena carilah dia punya intersection dia. Nak dapatkan R ni macam mana? So intersection antara 5 tolak square root 5 x square plus y square sama dengan 1. Okey, intersection antara Z1 dengan Z2 ni so samalah, samakan. Kemudian kalau kita ubah, kita dapat square root x square plus y square sama dengan 4 lah. Okey, so x square plus y square sama dengan 4 kuasa 2. Sebab apa? Kuasa 2 kan dua-dua belah lah. Okay, sebab kita nak buang square root ni Jadi kita punya circle ni radiusnya berapa? Radiusnya adalah 4. Macam mana dapat 4? Iaitu dengan kita buat dia punya intersection. So jangan terus ambil sama dengan kosong dekat sini, tak boleh Sebab apa? Ingat, R ni adalah projection pada XY. Maksudnya kalau kita punya solid dia setakat yang ni, yang ni je lah projectionnya. Kita lihat yang paling besar. So saya pasti awak sebagai pelajar engineering, especially civil engineering, memang dah expert sangat lah pasal graf-graf yang macam ni Okay, so saya lukis circle kita. Kita tahu circle kita dah kira dia punya ni adalah 4 So ini adalah X dan juga Y. Radius dia 4. Okay, settle radius dia. Barulah kita boleh masukkan dia punya ni tadilah limit dia. So limit dia kita perlukan R dan juga theta lah. Jadi R kita dekat sini dari 0 sampai 4 lah. Radius kita full full circle. Theta kita dari 0 sampai 2 pi. Okay, macam tu. So R kita dari 0 sampai 4, theta kita dari 0 sampai 2 pi. Okay, settle. So ni kita dapat 0 sampai 2 pi, 0 sampai 4. Saya tekan dalam ni, kemudian darab dengan R. Jangan lupa R, ada R dekat sini. So 5 tolak 1 4. So kita ada 4R tolak R square di R di theta. So boleh buat direct, tapi make sure berhati-hati dengan R kat luar ni. Dengan dalam ni simplify dulu So kita ada 4R square over 2. So kita dapat 2R lah tolak R kuasa 3 per 3. Okay, dari 0 sampai 4 di theta. So kira yang ni berapa tu? 8 kan? 8 tolak 4 kuasa 3 lah. So saya tengok 4 kuasa 3. Sebab ni ini kosong kan. So tak ada masalah. 4 kuasa 3 per berapa tu? Per 3 negatif 40 per 3. Betul ke tu? 8 tolak 4 kuasa 3 per 3 negatif 40 per 3 lah. Kejap, mana yang saya salah? Oh, 4R square 4R square dekat sini, bukan 4R. 2R square. Sebab apa? Kita dah integrate. Sorry. Ini adalah 2R 4R kuasa 2 per 2. So ini 2R kuasa 2 tolak R kuasa. Okay, so sebab tu dapat negatif, sebab nanti volume dia negatif pula So tukarlah kat sini. So dia jadi berapa?
32 16 kali 2 32. So sama dengan 32 per 3. So baru betul lah. 32 per 3 ni ada answer dia. 32 per 3 saya terus integrate pula dah. 32 per 3 integration 0 sampai 2 pi di theta. So ini kita dapat 32 per 3 theta dari 0 sampai 2 pi. So ini darab je dulu, so dapat 64 per 3 pi unit cube. Okey, macam tu. So betul tak 64 per 3? Sebab dia dalam pecahannya, so saya nak check je lah. So 64 per 3 pi. So 64 per 3 pi. Okay, 67.02. Satu macam tu. Okay. So untuk yang C ni pula, C ni saya akan, okay, C ni dia sama macam yang atas ni. Awak boleh try. Okay, saya tinggalkan lah. Saya tinggalkan yang C ni. Sebab answer dah ada, saya akan sketch dia punya ni lah. Saya bagi dia punya first integration, pasal awak integrate sendirilah. Ok, untuk yang C ni, kita lihat, kita ada paraboloid. Ok, paraboloid kita adalah x squared plus y squared. Ingat ya, paraboloid bila tak ada square root, dia paraboloid lah. Kalau paraboloid positif, dia macam ni lah. Ok, so ini sebab dia punya macam ni, dan kita ada dia punya vertex di sini. So vertex dia dekat sini kosong lah, jadi paraboloid awak dekat sini. Ok, dia jadi macam mangkuk macam tu. So and then sama, dia tak ada limit. Tapi sebab tu kita kena nak dapatkan satu solid, kita kena bounded by something lah. So ni bounded by z equal to 4. Ok, so z equal to 4 kat sini lah. Maksudnya awak dapat satu bentuk solid macam ni. So ini x, y dan juga z lah. Ok, so x, y dan juga z. Ok, kat mana ini z sama dengan 4 lah. So ni z sama dengan 4. Bawah dia adalah x squared plus. Ok, sekarang dah settle yang tu, samalah nak cari volume. So v kita integration of r z1 minus z2 dA. So ini sama dengan, ok, z1 dengan z2, z1 dengan z2, z1 ni apa? So apa z1 kita, apa z2 kita? So dA kita adalah r dr di theta. Ok, settle. Tengok Z1 ya. So Z1 adalah surface atas. Ok, sekarang surface atas kita flat macam ni. Kat mana? Z1 equal to 4. Z2 surface bawah. Surface bawah dalam solid ni lah. So surface bawah dia adalah surface yang lengkung ni, iaitu dari paraboloid. Z2 sama dengan x squared plus y squared. Sama, sebab kita pakai r dr di theta, kena tukar dalam bentuk r lah. So ini r squared. Ok, so substitute dalam ni z1 minus z2 ni. So kita ada 4 tolak r squared, r dr di theta. Ok, itu baru dia dalam ni. Macam mana kita nak dapatkan region r? So region r sama, kita pandang dari atas. So kalau pandang dari atas, kita akan nampak ni paling besar lah. So dia bentuk circle jugalah. Sebab apa? Awak punya parabola ni circle biasa sahaja. So circle. Ok, so circle radius berapa ni r kita Radius berapa? Kena tentukan menggunakan intersection tu lah. Ok, kalau dah nampak memang kita tahu teruslah circle dia berapa. Tapi tak apa, sama. Ok, circle ni terasa dari sini, kat sini kan. Sini adalah intersection antara x squared plus y squared dengan 4. Ok, so kita carilah intersection ni. X squared plus y squared equal to 4 kan. So ini 4 ni sama dengan
2 kuasa 2 lah. Jadi circle ni radius berapa? Radius 2. Okey. Saya sketch radius dia. Tak sketch pun tak apa, tapi saya suka sketch untuk kita nampak dekat mana dia punya R dia tu. Okey. So ini R kita. Dari sini tadilah. Okey. So jadi kita dapatlah dekat sini R kita, radius kita dari 0 sampai 2 tadi kan. Sebab apa? Radius 2 lah. Kita dah kira tadi 2. So 2 negatif 2 negatif 2. Radius dia 2 lah. So theta kita dari 0 sampai, sebab full circle lah, 2 pi. Okay, macam tu. Kalau full circle, kalau half, kena buat cara half lah. So yang ni kita masukkan R kita dari 0 sampai 2. Theta kita dari 0 sampai 2 pi. Okay. Dan saya simplify dulu dalam ni. 0 sampai 2. Okay, saya tak nak tunjuk lah ni. Nak tunjuk. So awak kena dapatkan jawapan dia sama macam yang saya bagi ni lah, 25.133 unit cube. Ni awak buat sendirilah, sama je saja, dia punya solution dia sama je. Okey, ini kalau dapat macam tadi, dapat fraction macam saya ni tadi, boleh. Saya pun lebih cantik guna fractionnya ni kan, sebab dia ada pi semua ni. Then kira je lah, nanti just convert saja kepada perpuluhan ni, macam tu Okey, kita pergi pula kepada yang D sama juga. Saya akan tunjuk dia punya ni lah, dan awak kira sendirilah. Okey, yang E juga. Okey, yang ini saya akan tunjuk sebab apa, dia ada something salah sikit lah dekat dia punya answer ni. Yang F saya tak ada jawapannya. F dengan G saya akan bagi dia punya, saya akan tunjuk sampai habis lah. Okey, kita lihat yang D dulu ya. D ni pun saya buat separuh macam tadi lah. Okey, so ini x squared plus y squared, ini paraboloid paraboloid macam ni lah. Okey, sebab apa dia positif? Above z equal to 0. Okay, inside x squared plus y squared equal to 9. Macam mana pula ni? Okay, so kita sketch dulu dia punya solid lah. So x, y dan juga z. Okay, kita ada paraboloid yang ni bounded by z equal to 0 lah. Maksudnya dia berada di bawah lah. Dan dia adalah inside x squared plus y squared sama dengan 9. Ini adalah silinder Okey, tak ingat tengok balik 3D graph tu, silinder. Okey, dia macam ni. Sebab apa? Kalau kita kata dia above z equal to 0 sahaja, dia above z equal to 0 je, maksudnya awak punya ni, sebab dia tak ada limit dekat kiri ni kan, sebab dia z sama dengan kosong ni, dia flat bawah dia. Sedang dan paraboloid ni pula dia flat sampai ke atas lah. Kalau kita tak ada satu lagi limit, kita tak tahu sampai awak punya solid ni jadi bentuk apa kan. Jadi sebab tu dia ada satu lagi solid limit, iaitu silinder. So silinder ni menjadikan kita punya ni dalam bentuk solid yang macam ni lah. Okey, macam tu dia. Sebab dia mesti bounded by ketiga-tiga tu. So dia ada 3 lah. Dia surface bawah ni bawah maksudnya ni awak macam ada satu tumbler, lepas tu awak letak telur dalam tu. Kita nak kira dia punya volume bahagian yang luar telur ni, macam tu Okey, so kita nak kira volume yang ni macam mana. Jadi kita lihat dia punya formula dia sama. Saya tulis formula dia, V equal to Z1 minus Z2 dA. So ni R. Okey, ni sama dengan, samalah kita pakai R di theta Okey, ni kita akan tentukan kejap lagi Okey, sekarang Z1 dengan Z2 dulu. Okey, Z2 saya rasa tak ada masalah lah. Z2 dia flat dekat bawah ni, iaitu Z2 equal to 0
Tapi Z1 kita jangan ambil yang flat atas ni tau. Sebab apa? Atas ni solid dia berlubang dekat atas ni. Ni solid awak ni dia berlubang di atas ni. Jadi kita ada Z1 kita adalah dari surface yang atas ni lah. Surface atas dari mana? Dari x squared plus y squared tu tadilah. Jadi sebab kita sekarang guna r theta, kita tukar kepada r theta. Okey. Okey, sekarang masukkan dalam ni. So Z1 kita adalah r squared minus 0 lah. Okay. Macam mana kita nak tentukan region R? Region R kita senang saja. Kita tengok projection pada XY plane. So projection pada XY plane kita dapat yang ni lah. Ini. Okay, yang ni datangnya dari mana? Yang ni datangnya dari silinder tu tadi. So tak perlu kalau awak kira pun intersection dalam ni pun tak jadi apa jugalah. Sebab apa? Dia memang dari silinder yang dekat sini. Okey, macam tu. So silinder dekat sini berapa dia punya ni? Ni silinder kita 3 lah. X squared plus y squared sama dengan 9. So dia punya radius adalah 3. Jadi kalau saya sketch, okey, ni X, ini Y. Radius dia 3 Okey, so ni R kita tadilah. Kita tak, walaupun saya tulis 3, negatif 3, 3, negatif 3 ni, tapi kita tak adalah guna tanda 3 dengan negatif 3 tu. Sebab apa? Kita tak guna Cartesian. Okey, gitu je. So kita kena pakai R dengan theta lah. So R dari 0 sampai 3, theta dari 0 sampai 2 pi. Okey, so substitute dalam ni. Okey, so substitute, awak substitute dalam ni ya. So R kita dari 0 sampai 3 tadi, theta kita dari 0 sampai 2 pi. Dan kita dapat, sepatutnya dapat jawapan ni lah, 2, 3, 5 unit cube tadi ya. Okey, try lah. Okey, kita pergi kepada yang E. E ni ada beberapa ada dua interpretation tapi saya guna yang saya explain pada yang sebelum-sebelum ni lah. So kita ada sphere. Okey, sphere kita x squared plus y squared plus z squared equal to 9 lah. So square kita, sebab bila sini 9 ni kita ambil 3 square. So sphere kita ni radiusnya adalah 3. Okay, sphere 3, 3, 3 ni sphere lah. Okey, kemudian kita cut out sphere tu by cylinder x squared plus y squared equal to 1. So maksudnya kita keluarkan, kita potong sphere tu dengan silinder x squared plus y squared itu equal to 1 lah. So kita potong dekat sini. Maksudnya sphere awak ni sekarang dia dah berlubang dekat sini Ni tak adalah. Okey. Dan dia juga adalah berada di atas dari z sama dengan 0. Okey, so bawah ni tak ada. Sampai sini saja sphere awak macam tu. Okay, bawah ni tak ada, so saya padam mana-mana yang tak ada tu. Ya, asalnya ada yang bawah ni, tapi lepas kita dah potong tadi, potong dengan silinder, dengan lepas tu kita atas daripada z equal to 0 so kita sampai sini je lah. Dan yang ni pun kita dah potong dengan silinder ni, tak adalah ni. Okey, gitu. Jadi tinggal apa je tu, kita nak cari volume ni. Okey, cari volume. Yang ni silinder ni kita dah keluarkan dekat ni, dan dia berlubang dekat bawah ni. Dia tak ada apa, dia tak ada ni lah, tak ada ni. Jadi kita nak cari volume bagi yang ni.
So X, Y dan juga Z Okey, sama je formula dia. V sama dengan Z1 minus Z2 lah, dA. So ini sama dengan ini R di R di theta lah. Okey, sekarang kita nak tahu surface atas dia. So surface atas dia, jangan pula awak ambil surface yang ni dia tak ada makna. Surface atas adalah surface yang ni lah, surface yang bulat ni, iaitu surface yang ni. Dari mana ni? Dari sinilah. X squared plus Y squared plus Z squared equal to 9. So ini kalau kita ubah, kita akan dapat Z sama dengan plus minus square root 9 tolak X squared tolak Y squared kan. Okey, so yang ni saya ubah, saya letak dekat sini lah. So Z1 sama dengan, kita ambil yang tanda positif sajalah sebab dia di bahagian atas ya. Positif 9 tolak X squared tolak Y squared. Okey, so ini sama dengan square root 9 tolak R squared. Yang ini X tolak X squared plus Y squared yang awak letak dalam kurungan, dan kita tukarlah ke dalam bentuk R Okey, itu untuk Z1. Z2 surface bawah dia lah, iaitu Z2 equal to 0. Okey, so substitute dalam ni. So ni kita dapat Z1 ni adalah 9 tolak R squared darab dengan tolak dengan kosong, saya tak tulis lah. Ni ada R dekat sini settle yang tu. Jadi sekarang kita nak tengok region R kita. So region kita adalah apa yang kita pandang dari atas. So sebab kita dah buang ni tadi, so apa yang kita pandang ni inilah, ini sahaja yang tinggal sebab sphere tadi kita dah buang kat situ. So ni R kita. Kalau saya lukis semula dalam bentuk 2D tu, okey, 2D saya akan dapat okey, satu circle radius 3 lah dekat luar ni. Okey, satu lagi circle radius 1 lah dari silinder ni tadi, 1 dengan 3 lah. Okey, so ni kita punya R. R kita ya. Jadi sama je macam tadi. So X dengan Y sama saja macam tadi. Kita tentukan nilai R kita lah. Radius kita sekarang dari 1 sampai 3 lah. Sebab apa? Dia sini tak ada apa, ni kosong kan. So dari sini lah. So radius kita, theta kita full circle dari 0 sampai 2 pi. Okey, so masukkan dalam ni, tak muat nanti. So ini kita ada integration. Oh sorry, saya selalu nak terbuat integration baru. So ni tak apa, sebab ni nak kita masukkan R kita dari 1 sampai 3, theta kita dari 0 sampai 2 pi. So dapat yang ni, ini 0 sampai 2 pi ni, ini nak ni tak, kalau awak darab pun tak boleh jugalah. Sebabnya dia ada square root kat sini. Ini kena guna substitution. So guna substitution, U sama dengan 9 tolak R kuasa 2 lah. Okey, du over dr sama dengan negatif 2R, sama je nanti. So dr equal to du over negatif 2R lah. Okay, then substitute into the integration. So 0 until 2 pi. So ini kita ada 1 until 3. Dan kita ada set u dan kita ada R. dr kita jaga ganti sebagai du over negatif 2R dan d theta. Then eliminate R. Negatif 1 over 2 ni letak dekat depan. Set u ni adalah u kuasa 1/2. Dan saya nak integrate saya sebut kat bawah lah ya. So ni sama dengan 0 until 2 pi. Ok, negatif 1 over 2 ni saya keluarkan.
Okey. Saya terus integrate U kuasa 1/2 ni, dia jadi U kuasa 3/2 per dengan 3/2 lah. From 1 until 2. Until 3. Okey, d theta. Okey. Lepas tu negative 1/2 ni, so substitute back U tu. So negative 1/2 0 until 2 pi. U kita adalah 9 tolak R kuasa 2. 9 tolak R kuasa 2 kuasa 3/2. Okey, alamak, ni tak nak, saya tak ni, itulah negative 1/2 tadi. Ni saya nak combine terus ya. 1 sampai 3 d theta. Okey, 3/2 adalah sama dengan 2/3. So 2/3 awak potong dengan 2 dekat sini, dia akan tinggal negatif 1/3 lah. Betul lah, negatif 1/2. Ini 3/2 ni naikkan, bukan naikkan lah, tukar dalam tu lah. So bahagi 3/2 darab dengan 2/3 lah, dan boleh potong dekat sini. So kita akan dapat negatif 1/3 kat sini. Okey, dapat ni. Lepas tu masukkan 3 dalam ni lah. So ini kita dapat negatif 1/3. Okey, 0 sampai 2 pi. 3 ini 9 tolak 9 kosong lah. So 0 tolak dengan, so masuk 1. 1 kita ada 8. 8 kuasa 3/2 lah. 8 kuasa 3/2. So negatif 8 kuasa 3/2 d theta. Okey. So ini sama dengan negatif positif lah. So kalau saya buat, kita dapat dekat sini lah 1/3. Dan ni positifnya, kita akan dapat 8 kuasa 3/2 per dengan 3 theta dari 0 sampai 2 pi. So masukkan dalam ni, kita akan dapat apa, banyak sangat dia punya tu. So 8 kuasa 3/2 darab dengan 2 pi per dengan 3 unit kuasa 3. Okey ya. So ni tukar dalam bentuk perpuluhan tu. So ini 8 bolehlah tukar square root 8 kuasa 3 ataupun 8 kuasa 3/2 pun boleh jugalah. 3/2 bahagi dengan 3. Okey, darab 2 pi. So shift pi 47.391 unit kuasa 3 lah. Okey, ini memang lain ya dengan answer yang dekat sini. Memang bukan ni, ini jawapan ni memang dia salah satu lagi interpretation, iaitu kita yang ni, so yang ni awak boleh try kira lah. Yang ni iaitu saya buang yang luar ni, maksudnya tinggal yang silinder ni bersama dengan circle lah. Dia ada dua interpretation dekat situ. Okey, kalau nak clear memang kena kena ada dia punya solid dia, baru kita boleh clear yang mana satu ya. Tapi untuk yang ni saya akan kira guna yang saya sketch ni lah. Okey ya. Okey, kita bagi kepada F, dan juga F ni senang je. Kalau F ni sebenarnya dia saya nak untuk pengenalan bagi yang G ni juga ya. Okey.
So saya sketch yang F ni. Okay, x squared plus y squared equal to 4 ni, maksudnya kita ada ni silinder. Ni silinder. Silinder ni dia sebab dia tak ada limit kan, jadi dia bounded by z equal to 1 dekat atas ni lah, dekat ni z equal to 1, katalah z equal to 1 kat bawah ni, satu lagi z equal to 4 dekat atas ni lah. So ni z equal to 1, ni z equal to 4. Saya direct lukis je lah. So ini x, y dan juga z. Okay, settle. Okay, dia senang je sebenarnya. Dia bila silinder nak kira, boleh kira dengan formula volume bagi silinder lah. Pergi cari formula dia berapa. Ni sebab ni silinder biasa, ni bulat lah. Saya je lukis jadi macam tak berapa circle sangat. Okay, silinder biasa je. So kita cari dia punya volume. So volume menggunakan double integration adalah z1 minus z2 dA. So ini sama dengan, ni paling senang lah, z1 dengan z2 dia. So z1 adalah surface atas. Surface atas dia flat dekat sini, iaitu z1 sama dengan 4. z2 adalah surface bawah. Surface bawah dia juga flat, iaitu z2 sama dengan 1 lah. So z1 minus z2 ni tolak je lah, 4 tolak 1. Okay, dA ni adalah R dr d theta Okay, R ni region R ni dari mana? Kita sama je projection. So projection kita akan nampak yang ni lah, pada XY plane. Projection mesti pada XY plane lah. So ni ni kita dapat R. So R kita berapa radius? Radius dia adalah depends pada radius silinder ni tadi. Sebab apa? Ni dari silinder. So radius silinder berapa? 2 lah. Sebab apa dia 2, 4 ni 202. So radius ni adalah 2. Jadi kalau kita sketch kita punya R, region kita, dia punya ni adalah 2. So 2, 2 dan seterusnya lah. So R. Okay, X dengan Y kat situ. Lepas tu samalah, kira macam biasalah, R kita dari 0 sampai 2 tadi. Theta kita tak tulis ni pun tak apa, tulis direct dalam ni pun ok. 0 sampai 2 pi. Ok, substitute dalam ni. So 4 tolak 1, 3 lah. So 3R dr d theta. Ok, so R kita dari 0 sampai 2, theta kita dari 0 sampai 2 pi. Ok, so dan kira 0 sampai 2 pi. Boleh kira, boleh check dengan formula bagi volume bagi silinder. So ini 3R kuasa 2 per 2, 0 sampai 2 pi, 0 sampai 2 di theta. R kita dah ni, so masukkan dalam ni, ni kita dapat 0 sampai 2 pi. So 12 per ni 2 kuasa 2, 4, 12, 6 lah. So 6 di theta. So kalau kita integrate, kita akan dapat okay, dah integrate. So dapat 6 theta dari 0 sampai 2 pi. So ini kita dapat 12 pi unit Q. Ok, macam tu ok, dah. Boleh check dengan formula bagi silinder. Ok, dan untuk yang kedua ni, dia punya yang terakhir ni pun sama je, sama je dengan yang F ni tadi, tapi apa yang membezakan dia adalah dia ada dekat sini dia Z equal to cuma pada Z ni. Oh sorry, ini saya bukan Z sama dengan 4 ni. Ini bukan Z sama dengan 4. Oops.
Ini saya nak ubah tadi sebenarnya. Ini ubah. Ini adalah Z sama dengan 4 tolak X squared. 4 tolak X. Z sama dengan 4 tolak X ya. Okey. Macam ni. First octane. Okey. So bagaimana dia punya solid? Sebab yang ni tadi dua-dua ada number saja, tapi ni ada function Z ni. So kita sketch dulu. Ni ada dalam modul. Kalau ada modul boleh check lah. Kalau tak silap saya lah. Saya pun dah lama tak lihat modul tu. So ini sama je. Kita ada silinder radiusnya 2 tadi. Okay. Tapi sebab ni kita ada Z equal to 0, saya tak sketch yang bawah dia lah. Sampai sini je lah. Okay. Satu lagi kita ada Z sama dengan 4 tolak X. Okey, ini sama macam awak boleh buat sama macam apa ni? Apa tu nama dia? Plane. Dia memang plane, bukan macam plane. Dia memang plane lah. So nak sketch dia sama ada boleh buat X tambah Z sama dengan 4. Bagi dengan 4 lah. So kita dapat X per 4 plus Z per 4 sama dengan 1. Ataupun boleh masuklah bila Z kosong dapat X berapa, bila X kosong dapat Z berapa. Okey, macam ni. Pada Z adalah 4. Okey, let's say Z sama dengan 4 kat sini lah. Kata Z sama 4 kat sini. Pada X adalah 4 juga. So ni 2 kan tadi, sebab apa ni radius 2. So X 4, katalah X 4 kat sini, panjang sikit lah, tak muat pula dah. Katalah X 4 dekat sini ya. So kalau kita ni, kita dapatlah plane macam ni lah. Dia lurus dekat sini ya. Okey. Jadi plane, bila plane kan dia macam satu satah macam ni kan. Macam tu. Jadi bila plane ni, dia potong awak punya ni kan panjang lagi. Awak punya silinder tu, awak akan dapat silinder berbentuk macam ni lah. Macam awak bayangkan awak ada apa bentuk pipe dan potong serong lah. Serong dia tu dia ada dia punya function lah. X tambah Z sama dengan 4 lah. Potong dekat sini. Kan jadi macam tu. Okey, potong jadi macam tu lah. Payah benar. Buat sebab kalau lukis dekat kertas lagi senang sebenarnya. Okey, macam tu lah. Potong gitu ya. Tapi dia nak hanya pada first octane. Jadi first octane, pada first octane. Okey, octane ni apa? Kalau 4 yang ni dia kuadran ya. Kita panggil sebab apa, dia sukuan. Ada 4 lah, kuadran lah. Kalau 3 dimensi ni kan dia ada 8 kan. Sebab apa, tengok kita ada semua kat sini. So dan bahagian semua positif ni bahagian pertama atas ya. Sebelah ni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Okey, tapi first octane adalah untuk semua positif. Biasa kita guna first octane je lah. Semua positif, iaitu kita nak bahagiannya ni lah suku, bukan suku 1/8 daripada ni. So boleh sketch yang bentuk yang ni, tapi suku je daripada sini. Okey, ambil setakat suku mana yang ada je lah. So yang ni pun dia memang terpisah dekat sini kan. So macam mana bentuk dia? Kita padam mana-mana yang tak boleh lah.
Okey. So ini kan dia separuh je. Tak adalah, sebab apa? Dia bahagian sini saja. So yang ni pun, tepi ni pun dah tak ada lah kan. Sebab apa? Dia first octane saja. Bayangkanlah macam mana ya first octane. Okey. Gini, tapi dia ada potongan serong kat sini lah. Payah betul yang belah sini nak buat bagi straight kat sini. Okey, ini 1/8 daripada yang ni tadi lah. Outlook kita cantik macam tu. Sebab function dia, saya rasa kalau saya letak function ni, insyaAllah betul lah. Cuma yang ni, bila dia punya rajah dia tu kena ni lah, tengok kalau guna skala betul mungkin nampak sikit lah dia punya ni ya. Okey, dah settle yang tu. Jadi kita nak cari volume ni. So nak cari volume yang ni macam mana? Sama je, Z1 minus Z2 Okey, dA. So ini sama dengan okey, R di R di theta lah. R di R di theta. Okey, R kita dari mana ke mana? R kita dari R pula dah. Ni apa? Z1 dengan Z2 dulu. So Z1, Z2, Z1 adalah surface atas ni lah. Surface ni atas. So Z1 dari mana? Z1 of course lah dari ni. Siapa ni? 4 tolak X ni tadi. So Z1 sama dengan 4 tolak X. Okey, tukar dalam ni 4 tolak X ni, tukar dalam mana? Polar. X sama dengan apa? Tengok balik polar awak. X sama dengan R cos theta. Ada pula cos theta tu ya. So 4 tolak R cos theta Okey, settle yang tu. Lepas tu Z2 bawah ni. Z2 senang je lah. So Z2 equal to 0. Substitute dalam ni, saya tak masukkan lah tolak kosong ni. Z1 saya letak Z1 saja, iaitu 4 tolak R cos theta. Okey, macam tu. Darab dengan R ni, ada darab dengan R ya. So apa kita punya ni, R kita region. So region kita of course kita nampak separa bulatan, bukan separa, suku dekat sini, suku bulat dekat sini lah. Sebab apa? Suku bulat ni dia apa, kita ambil pada first octane sahaja, jangan ambil full pula, sebab dia ada pada first octane. So pada first octane sini saja. So ni R kita, radius berapa tadi R kita? Radius dia dah bagilah. Radius kita, R kita adalah 2. Sebab apa? Silinder kita 2 lah. So ni 2, ni 2 Jadi R kita dari mana ke mana? R kita full ya. Dia tak ada bulat-bulat kat sini, tak ada lompong kat situ. So R kita dari 0 sampai 2 lah. Theta kita, theta kita yang tak full, sebab theta kita sampai suku saja, iaitu dari 0 sampai pi per 2. Okey, dan substitute lah dalam ni. R kita dari 0 sampai 2, theta kita dari 0 sampai pi per 2. Dan sedang saja integrate. So integrate. Okey, saya darabkan dulu ni lah. 0 sampai 2. Darabkan dulu R. So 4R tolak R kuasa 2 cos theta. Tak muat dekat sini, saya arti R di theta. Okey, so ini sama dengan integrate R lah, 0 sampai pi per 2. Integrate R adalah 2R kuasa 2 tolak R kuasa 3 per 3 cos theta, dari 0 sampai 2 di theta lah. Okay. Dan nak substitute dalam apa? Sebab ni ada, dah lama saya tak tanya nak substitute dalam apa tu. Sebab apa? Ni kita ada R dengan theta lah. Of course lah substitute dalam R. Sebab apa? Kita integrate R lah. So substitute dalam R, kita dapat 0 sampai pi per 2 8 tolak 8 per 3 cos theta di theta. So tolak kosong lah, sebab masuk R kosong kat sini So integrate kat sini. So kita dapat 8 pi tolak integrate cos adalah sin So 8 per 3 sin theta, dari 0 sampai pi per 2 lah. Okey,
So ni sama dengan masukkan ni 8 pi per 2 4 pi tolak, okey, sin pi per 2 adalah 1, so tolak 8 per 3. Kalau kosong tolak kosong, kosong, sin kosong adalah kosong. So kita dapat jawapan yang ni lah, 4 pi tolak 8 per 3 unit kuasa 3. okey, macam tu. Kira lah kalau nak tahu dia punya jumlah dia berapa. Ini adalah kalau kita ada solid. So pelbagai soalan yang boleh kita buat lah, dan pelbagai cara nak tanya pun, cuma awak kena faham base dia lah, iaitu atas dia adalah kita punya solid, bawah dia R ni adalah kita punya region dia. okey. Okey, dan saya tambah example yang ketiga ni. Example yang ketiga ni dia bukan volume ataupun bukan area, tapi saya nak show dia Gaussian integral ya. Gaussian integral ni banyak digunakan dalam statistik ya, untuk normal distribution. Awak kena tengok bila belajar stat nanti, awak tengok, boleh tengok lah. Okay, sebab saya dah lama tak tengok statistik, saya tak pasti dia punya penggunaan dia di mana. Untuk tunjukkan integration ni sebenarnya sama dengan set pi kot, set pi. Tapi siapa saya show dulu ya, dia punya tu macam mana. Okey, bagaimana kita gini, ini adalah improper integral. Kita boleh guna untuk guna pola koordinat untuk kita solve integration ni. So macam mana? So let kita ada I sama dengan integration negatif ni sampai ni, eksponen negatif x squared dx. okey, dan kita ada juga I juga. okey, kita boleh tukar sebab variable dia tak memberi apa-apa ni pun, tak kisah variable kita boleh tukar. So katalah saya tukar kepada negatif y, sebab kita nak dapatkan dia punya integration macam ni, terpaksa tukarlah. So bila y kena tukar jadi dy. okey, kalau saya darabkan I dengan I ni, so I darab I, so saya dapat I squared lah. So sama dengan negatif infinity darab dengan infinity. Bila darabkan dia boleh darab kita boleh combine ya. So negatif eksponen negatif x kuasa 2 darab dengan eksponen negatif y kuasa 2 dx dy. okey, macam tu. Ini boleh combine. So kita ada dekat sini negatif infinity negatif infinity. So eksponen negatif x squared ni tolak-tolak plus y squared dekat sini lah dx dy. okey, ini adalah Cartesian integral, di mana kita punya region dia adalah semua region dalam Cartesian integral. Sebab apa? Dari negatif infinity sampai infinity full, x negatif infinity sampai infinity, y juga dari negatif infinity sampai infinity, dia full ya. okey, sekarang kita tukar kepada pola ya. okey, dekat sini kita change to pola. Jadi saya tulis dekat dia punya tu di mana sebab ni kan full. okey, full lah, x negatif infinity ke infinity, y juga negatif infinity ke infinity. So dia full lah, tak ada semua plane dia. Sama juga kalau dengan bulatan ya. Kalau bulatan kita anggap dia punya bulatan dia unbounded bulatan ni. okey, kita nak tukar kepada ni, tak ada ni, maksudnya dia tak ada had So jadi kita boleh katakan yang R kita ni adalah dari R mesti start dari kosong. okey, kosong sampai tak ada had lah, sampai infinity. okey, theta kita, tapi bulatan theta kita satu bulatan penuh lah, kosong sampai 2 pi. okey, macam tu Dan kita tukar kepada pola koordinat dekat sini, di mana kita ada eksponen negatif x squared plus y squared ni adalah r squared, dx dy ni adalah r dr d theta. okey, r kita dari kosong sampai infinity lah, theta kita dari kosong sampai 2 pi.
Okey. Kemudian okey, so integrate seperti biasa sahaja. Okey, ni sebab kita ada infinity ni. So untuk improper integral ni dia sama je macam yang sebelum ni kita buat lah. Okey, so kita akan buat macam ni. Okey, limit b approach infinity lah. Okey, 0 sampai b, eksponen negatif r squared r dr d theta. Okey, sekarang kita nak integrate yang tengah ni lah. Okey, dapat ni integrate macam biasa, di mana dekat sini kita guna substitution u sama dengan negatif r squared. Tak nak buat negatif pun tak apa, tak payah buat negatif, ataupun apa-apalah sama saja. So du over dr sama dengan negatif 2r, dr sama dengan du over negatif 2r lah. Okay, substitute into the integration. So kita ada 0 sampai 2 pi. Okay, kita ada dekat sini besar sikit lah saya buat ni, limits b approach infinity. Okay, 0 sampai b, eksponen u r du over negatif 2r. Okay, d theta. Okay, ni so ni boleh potong. Negatif 1/2 ni saya letak depan sekali ya, negatif 1/2. Okay, saya terus integrate lah. Okay, limits b approach infinity. Okay, saya integrate eksponen u. So eksponen u dari 0 sampai b d theta gitu. So ni kita dapat negatif 1/2, substitute back u tu, limits b approach infinity, eksponen u tadi negatif apa benda, r squared kan, 0 sampai b lah, d theta. So ini kita dapat negatif 1/2, 0 sampai 2 pi. So substitute b dalam ni, limits b approach infinity, eksponen negatif b squared tolak eksponen kuasa kosong adalah 1 d theta. Okey, perhatikan di sini masukkan b dalam ni. So negatif 1/2. Okey, kalau kita masuk b infinity dan ni kan, dia jadi 1/infinity lah dekat sini. Kalau masuk b infinity dalam ni, kita jadi 1/infinity lah. 1/infinity ni dia approach 0. Okey, so ini akan approach, dia akan jadi kosong lah. Okey, 0 sampai 2 pi. So jadi yang tinggalnya adalah 1, negatif 1. So negatif 1 d theta. Okey, macam tu. So ini adalah sama dengan, okey, negatif 1/2 ni saya keluarkan dekat sini. So ni kita dapat 1/2 lah, 1/2 theta kan. Ini negatif positif. So d theta 0 sampai 2 pi. Okey, so ini sama dengan pi. Okey, tapi ini untuk I squared. Ini I squared tadilah, jangan lupa ini untuk I squared. Okey, I squared dari mana? Tengok balik yang atas ni lah I squared. So sekarang kita nak I saja. Therefore I, iaitu I ni sama dengan negatif infinity ke infinity, eksponen negatif x squared ataupun y squared. Kita ambil x squared lah sebab asalnya kita nak x squared tu tadi. Dx sama dengan punca kuasa pi. Okey, macam tu.
Ini kita boleh dapat menggunakan pola koordinat. So nota dia saya refer nota yang ni lah. Ni Gaussian integral ni di mana dekat sini, for the theory of normal distribution in statistics, the analysis of heat flow, the pricing of financial derivative or other application, kita boleh show that yang ni sama dengan set pi. So saya dah show guna pola koordinat ni, cara dia lah. So saya tunjuk cara yang saya gunalah. Okey, saya memang guna cara yang ni lain sikit lah, dia direct masuk, tapi saya memang guna cara yang proper integral lah, guna limit ya. So sampai sini sahaja untuk pola koordinat. Jadi terima kasih.